A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa khabar anak-anak pelajar semua, sihat? InsyaAllah kita sekarang menuju bulan Ramadan. Lagi berapa hari saja yang akan berjalan tiba. Ustaz excited sebenarnya menuju Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini mungkin berbeza dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, tapi dari sudut ibadat ataupun dari sudut pelaksanaan ganjarannya, InsyaAllah mungkin dia tak sama di sisi Allah kan. Mungkin kali ini kita akan bersolat tarawih, bertadarus di rumah. Tapi dari sudut yang lain, mungkin kita tak dapat ke masjid disebabkan arahan PKP pada waktu sekarang. Tapi lihat pada sudut positif dekat sini mungkinlah kita boleh memimpin kepimpinan kita dalam rumah Mungkin selama ni yang hanya jadi makmum, boleh naik status jadi imam kan. Tak perlu surah pada panjang kan, ikut kemampuan masing-masing, mungkin surah pendek ke apa, tapi melatih jati diri kita untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT bersama-sama dengan ahli keluarga kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, Ustaz tak nak berpanjang. Hari ni kita akan belajar tajuk yang baru. Tajuk yang sama, cuma topik yang berlainan. Hari tu kita sudah masuk kepada bidang sirah tamadun Islam, dan kita telah lihat kepada perjanjian Hudaibiyah, dan hari ni kita akan lihat pula kepada pembukaan kota Mekah. Okey. Pembukaan kota Mekah ini adalah rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah. Kalau ikutkan secara faktanya, selepas 2 tahun perjanjian Hudaibiyah, berlaku satu lagi peristiwa besar dalam sejarah Islam, iaitu pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ini rentetan disebabkan ada berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan Rasulullah SAW mengerahkan lebih kurang 10,000 tentera pergi ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Apa maksud buka kota Mekah ni? Adakah Mekah selama ini tertutup? Tidak. Maksudnya pembukaan kota Mekah adalah, erti kata lain, Rasulullah mengambil alih pentadbiran kota Mekah daripada musyrikin Mekah dan menjadikan kota Mekah sebagai bandar nombor 2, iaitu kerajaan Islam selepas Madinah. Okey, hari ini Ustaz akan membincangkan pembukaan kota Mekah. Sebelum itu kita lihat pada kronologi. Yang pertama, pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW bergerak ke Mekah bersama 10,000 tentera. Kalau sebelum ni perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah membawa 1,400 keadaan pedang bersadun. Tapi kali ini Rasulullah datang ke kota Mekah 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah bersama dengan 10,000 tentera. Kenapa? Kita akan lihat pada poin-poin yang seterusnya. Pasukan tentera Islam berhenti di Mar Zahran dan Rasulullah SAW memerintahkan dinyalakan 10,000 unggun api. Maknanya, bayangkan kita contoh di kawasan tanah yang lapang, kita pasangkan nyalakan unggun api sebanyak 10,000. Bila dia nyalakan begitu, sedikit sebanyak ia memberi gambaran kepada penduduk musyrikin Mekah, banyak ada orang di luar kota Mekah. Apakah yang akan berlaku? Timbul satu perasaan ataupun satu keadaan di mana apa yang berlaku di luar kota Mekah, siapa yang datang. Okay? Dan Abu Sufyan pada ketika itu, sebelum memeluk Islam, beliau pergi keluar ke kota Mekah untuk lihat keadaan sekeliling, apa yang berlaku, dan tersempat dengan sahabat Nabi Al-Abbas, lalu bertemu dengan Rasulullah dan berlaku sedikit sesi perbincangan dan sebagainya. Lalu lantas Abu Sufyan memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan Rasulullah SAW sangat menghargai Abu Sufyan disebabkan pengislamannya, dan memberi jaminan kepada Abu Sufyan, jika ada sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, berlindung dalam rumah sendiri, dan berlindung dalam Masjidil Haram, Rasulullah akan menjamin keselamatan mereka-mereka ini. Okey, maksudnya jangan lakukan provokasi, jangan lakukan peromtakan. Stay at home macam kita sekarang. Cuma kita ni COVID-19 lah kan, kita tak ada lawan ke apa. Tapi stay at home, jangan beri tentangan, semua akan diberi jaminan keselamatan. Okey. Dan 7 hari selepas Rasulullah bergerak daripada kota Madinah, pagi 17 Ramadan, Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke kota Mekah. Okey. Dan musyrikin Quraisy di Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam.
ialah yang datang ni bukan kaleng-kaleng. Yang datang ni 10,000 orang. Kalau 100-200 orang tu tak apa lagi, 10,000 orang. Kita boleh bayangkan banyak mana orang 10,000 orang dia. Seterusnya, Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah keseluruhannya bahawa sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan ataupun di rumah masing-masing ataupun di Masjidil Haram, maka akan dijamin keselamatan. Maka jangan keluar rumah. Biarkan tentera Islam dengan mungkin ada yang menentang, puak-puak penentang ni yang akan bertempur. Stay at home pada ketika itu. Okay. Sebelum tiba di Mekah, di Zu'atwa, baginda membahagikan tentera kepada 4 bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh Rasulullah SAW sendiri. Yang pertama. Yang kedua diketuai oleh Khalid Al-Walid. Yang ketiga Zubair bin Al-Awwam. Dan keempat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okay. Maka setiap bahagian ini memasuki kota Mekah dari 4 bahagian yang berbeza. Mungkin kita boleh bayangkan, contoh di Mekah, mungkin ada satu bahagian daripada utara, selatan, barat dan timur memasuki kota Mekah yang berada di tengah-tengahnya. Okay. Seterusnya, tiada tentangan diterima oleh tentera Islam kecuali di bahagian Khalid Al-Walid. Okay, dalam bahagian Khalid mungkin ada sedikit penentangan, pemberontakan berlaku dan mengakibatkan 2 tentera Islam kita syahid dan 12 musyrikin Mekah terbunuh. Okay. Seterusnya, okay, selepas daripada kejadian memasuki kota Mekah, kalau ikutkan secara umumnya, secara majoritinya tiada berlaku banyak tentangan. Tiada tentangan pun kecuali pihak Khalid Al-Walid. Dan lantas bila Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah, membagi tahu apakah tujuan Rasulullah SAW datang dan apakah rentetan yang berlaku disebabkan kedatangan Rasulullah, maka mereka menerima Rasulullah dengan sepenuh hati, dengan berlapang dada. Okay. Tapi sebelum pada itu, faktor kejayaan, Ustaz nak membincangkan faktor kejayaan. Sebelum itu, ada lagi satu cerita yang Ustaz kalau boleh tambah. Antara salah satu sebab Rasulullah datang ke kota Mekah selepas perjanjian Hudaybiyah termeterai kerana ada satu puak yang berpihak kepada, yang berbai'ah, yang beragak sumpah setia terhadap Rasulullah, dan bersama lagi satu kabilah yang sumpah setia bersama musyrikin Mekah. Kabilah yang berbai'ah dengan musyrikin Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, di mana kan dalam salah satu janji dalam Hudaybiyah adalah tidak ada peperangan selama 10 tahun. Maka kabilah yang berpihak kepada musyrikin Quraisy telah nak cakapnya mengkhianati perjanjian itu, membunuh salah satu kabilah daripada Rasulullah, pihak Rasulullah SAW. Maka dia rentetan pada itu, apabila pihak kabilah Quraisy Mekah telah melanggar perjanjian, maka Rasulullah datang ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah. Sebab apa? Perjanjian Hudaybiyah telah dikhianati. Okey. Seterusnya, faktor kejayaan yang pertama adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni bermakna Allah memberikan ilham kepada Rasulullah, inilah waktu yang terbaik untuk membuka kota Mekah, untuk kembalikan kota Mekah sebagai kota Islam nombor 2 selepas Madinah. Madinah merupakan kerajaan negeri Islam yang pertama dan Mekah merupakan kerajaan negeri Islam yang kedua pada ketika itu. Seterusnya adalah strategi Rasulullah. Jika kita lihat bagaimana Rasulullah menyusun atur memasuki kota Mekah daripada 4 penjuru yang berbeza, dan seterusnya pada malam 10 Ramadan Rasulullah menyalakan unggun api 10,000 unggun api, sedikit sebanyak memberikan gambaran yang gerun. Apa yang berlaku di luar kota Mekah. Itu salah satu strategi Rasulullah. Dan seterusnya, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Maksud mempunyai semangat jihad yang tinggi ni, mereka menurut sahaja perintah Rasulullah. Rasulullah minta buat A, mereka buat A. Rasulullah minta mereka buat B, mereka buat B. Itu adalah jihad yang tinggi dan berdisiplin. Okey, seterusnya, selepas Rasulullah mengambil alih pentadbiran kota Mekah, Rasulullah melakukan beberapa perkara-perkara yang penting untuk menjaga stabiliti ataupun ketenteraman awam. Yang pertamanya, Rasulullah menegakkan syiar Islam. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita tahu melakukan benda-benda yang baik dan melarang benda-benda yang mungkar. Okey. Dan menguruskan pentadbiran Mekah. Yang seterusnya, memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah memaafkan sesiapa sahaja
yang pernah melakukan kesalahan dan berjanji akan mengikut ketetapan agama Islam, mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya adalah tokoh sahabat. Ini tajuk yang baru yang kita akan masuk daripada video yang lain. Okey, Ustaz harapkan daripada slide yang kita belajar dalam topik pembukaan Kota Mekah, kamu boleh ambil input sedikit sebanyak. Rujukan lain yang kamu boleh rujuk terdapat juga dalam buku teks kamu lengkap, dan begitu juga dengan buku nota yang kamu sudah beli daripada Ustaz. Ustaz harapkan dengan ilmu yang kita dapat boleh memanfaatkan sedikit sebanyak. Di bawah video ini ada link latihan. Ustaz harapkan kamu buat link latihan dan boleh mengukuhkan lagi pemahaman kamu. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Jaga diri, take care, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.